Nombor 14 ni sebenarnya soalan yang bukan soalan popular ya, sebab pelajar dia tak suka pengamiran dan pembezaan, tetapi teknik yang saya dah ajar dalam kelas, saya tak menekankan sangat pembezaan dan pengamiran, tapi kita kena tetap buat pembezaan dan pengamiran, dan kita ada teknik-teknik kita jawab. Dan soalan ni sebenarnya nampak macam mudah, tetapi dia ada kita kata kena berfikir sedikit lah. Ada soalan macam kebat sikit pada soalan B. Okey, kita tengok soalan yang, tengok ayat dia. Jadi kita nampak dekat sini ada satu persamaan iaitu V, dan kita dah ajar. Pertama kita buat S, V dan A. Jadi S, V, A. Jadi kita punya S kita tolong tukar jadi negatif 2T tambah 4. Okey. Kenapa kita susun negatif 2T tambah 4? Sebab kita nak supaya kuasanya makin berkurang. Ke bawah adalah pembezaan, jadi negatif 2. Dan ke atas adalah pengamiran, negatif 2T kuasa 2 per 2 tambah 4T tambah C. Ada tak C? Okey, dekat soalan kita tak ada sesaran awal. Jadi bila tak ada sesaran awal, maka C tak ada, maka C tiada, dan yang ini kita boleh potong. Negatif 2 bahagi 2 dapatlah negatif T kuasa 2. Jadi kita terus ringkaskan negatif T kuasa 2 macam tu. Okey, jadi kita dah dapat persamaan S, V dan A di sini. Okey, kemudian kita baca balik soalan ni. Selepas meninggalkan titik O, zarah itu berhenti seketika pada jarak 1 meter ke kanan titik B. Okey, maksudnya katalah saya letak dekat sini titik C contohnya. Dekat titik C ni dia berhenti. Jadi bila berhenti maka V sama dengan 0. Itu kita kena ingat. Dan kenapa dia berhenti? Berhenti ni maksudnya dia tak bergerak. Yang kedua, berhenti adalah tanda mungkin dia akan berpatah balik. Ya, dia menukar arah ke belakang balik lah. Okey, itu ada dua maksud ya. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebelum tu dia kata anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. Itu biasalah. Pecutan zarah itu. Jadi pecutan zarah nampak tak? Dah dapat jawapan dah. Jadi A sama dengan negatif 2 meter per saat. Settle masalah. Satu markah dah dapat. Okey, soalan B, halaju zarah. Maksudnya kita diminta V, halaju zarah, apabila melalui titik B. Masa dia berada pada titik B pada kali pertama. Bermaksud dekat sini ada hint. Bila dia kata kali pertama, ada kemungkinan dia akan berada titik B kali kedua. Tadi saya bagi tahu bahawa bila dia berada pada titik C ni, dia berhenti. Kenapa dia berhenti? Ada dua kemungkinan. Dia berhenti tu sebab dia dah tak nak bergerak, atau dia berhenti nak patah balik ke belakang. Jadi bila dia patah balik, maka dia akan lalu titik B kali kedua. Okey, soalan ni 5 markah. Bila 5 markah ni maksudnya pengiraannya sedikit panjang, dan mungkin soalan ni soalan yang ada sedikit kebat sikit. Okey, apa yang kita kena fikirkan? Yang pertama, kalau kita nak cari halaju pada titik B, kita kena tahu T pada titik B. Masa, tapi tak ada masa. Jadi yang ada kat sini, dia kata titik B ni 1 meter ke titik C. Titik C berhenti. Jadi langkah pertama mungkin saya gunakan persamaan V tu. Saya cari dahulu masa dia berhenti. V sama dengan 0. Jadi saya ambil lah persamaan V yang ini. Saya gantikan dengan 0. Jadi negatif 2T tambah 4 sama dengan 0. So saya dapat T sama dengan 2 saat. Jadi maksudnya pada titik C, dia punya T dia 2 saat. Okey, kita back . Okey, cari halaju zarah di B. Jadi kita pertama, kita tak tahu B ni dia berapa jarak dia, berapa dia punya masa. Jadi kita cari yang kita tahu bahawa pada C tadi dia berhenti ya. Jadi bila berhenti maksudnya
pada C V sama dengan kosong. Itu yang kita cari 2 saat tadi. Bila kita dah dapat 2 saat, kita cari pula sesaran semasa 2 saat. Okey, jadi kita masukkan dalam rumus sesaran tadi, kan tadi kita punya S. Okey, disebabkan kita hanya menggunakan teknik menjawab, jadi kita kena tulis balik rumus S ni lah pada soalan jawapan B. Jadi saya copy sini. Okey, saya tulis paste balik sini. Okey, kena tulis balik benda ni sebab ini ada pengamiran, ada markah, mungkin ada markah kat sini. Jadi kita cari pula S2. 2 kecil kat bawah tu bermaksud T sama dengan 2. Jadi gantikan T sama dengan 2 negatif 2 kuasa 2 tambah 4 darab 2. Jadi kita kira kat situ dapatlah 4 meter semasa 2 saat. 2 saat tu maksudnya apa? 2 saat tu maksudnya daripada O bergerak sampailah C 2 saat. Okey, bila 2 saat maksudnya jaraknya berapa? Jaraknya akan jadi 4 meter. Dan kita dah tahu panjang BC ni 1 meter. Maka panjang OB adalah 3 meter sebab 4 tolak 1 3 meter. Jadi kita dah dapat satu hint, iaitu kita boleh cari apakah masa dia untuk zarah sampai ke B apabila sesarannya 3 meter. Jadi sekarang kita ambil lagi rumus S tadi, tetapi kita S sama dengan 3 meter. Sebab sesaran 3 meter, kita nak cari dia punya jarak. Jadi negatif T kuasa 2 tambah 4T sama dengan 3. Nampaknya dapat kuadratik kat situ. Kita susun dalam bentuk arm. Jadikan A sebagai positif dan tukar semua tanda. Tolak 4T tambah 3 sama dengan sifar. And then kita boleh faktorkan kat sini. Boleh tekan EQN. Jadi kita dapat T sama dengan 3. T sama dengan 1. Jadi T tolak 3, T tolak 1. Dekat sini ada 2 masa ya. Mana yang kita akan ambil? Yang kita akan ambil adalah kita akan ambil masa 1 saat. Yang ini. Kita reject yang 3 saat sebab tadi kita kata daripada titik O sampai titik C 2 saat. Jadi 3 saat tu macam mana? Dia patah balik ke titik B. Itu 3 saat. Okey, jadi kena faham macam itulah kenapa kita reject yang 3 saat tu. Lepas tu kita nak cari apa? Kita nak cari hal laju. Dan terakhir masukkan T dalam persamaan V. Jadi negatif 2 1 tambah 4. Jadi kita dapat dia punya hal lajunya 2 meter per saat. Okey, jadi inilah soalan 5 markah. Dia ada beberapa step. Dia tidak straight to the point. Dia ada sedikit liku-liku. Okey, kita tengok kepada soalan C. Masa, maksudnya kita nak cari T apabila zarah itu sampai di titik A. Okey, titik A dia minta T ya. Okey, dan kita nampak sini kalau daripada titik O ke titik A, okey, kita boleh katakan ya, pergerakan zarah ni sebenarnya dia berada daripada titik O pergi kepada titik B, pergi kepada titik C, kemudian patah balik pada titik B, patah balik pada titik O dan pergi pada titik A. Itu dia punya pergerakan zarah ni sebenarnya. Jadi sekarang kita nak tahu berapakah masa daripada titik O sampai ke titik A. Okey, kita tengok dia kat sini. Sangat penting, anggapkan gerakan ke kanan sebagai positif. Sekarang kita gerak ke kiri. Okey, kiri, maka 12 ni kena letak negatif. Jadi maksudnya S sama dengan negatif 12. Jadi
Untuk soalan yang seterusnya, soalan mana? Soalan tadi? Soalan C Okey, ni kita soalan C. S sama dengan negatif 12. Kenapa negatif 12? Sebab dia bergerak ke kiri. Kita ambil balik persamaan S, negatif T kuasa 2 tambah 4T sama dengan negatif 12. Pindahkan, negatif T kuasa 2 tambah 4T tambah 12 sama dengan sifar. Tukarkan tanda semua supaya A jadi positif. T kuasa 2 tolak 4T tolak 12 sama dengan sifar. Dan di sini boleh buat pemfaktoran. Jadi bila kamu faktor, kamu akan dapat T sama dengan 6 dan T sama dengan negatif 2. Jadi T tolak 6, T tambah 2. Dan mana satu jawapan dia? Jawapan dia adalah T sama dengan 6. Kita kena ambil jawapan positif. Soalan masa tidak boleh negatif. Jadi ini kita reject lah. Okay. Seterusnya, yang terakhir, jumlah jarak. Jumlah jarak ni 2 markah. Sebenarnya tak payah guna rumus pun. Kita just tengok daripada gambar je. Tadi saya dah bagi tahu pergerakan zarah macam ini. Okey. Dan tadi pada soalan B, ni kan, soalan B pun kita dah tahu bahawa zarah kita dah tahu S2 ni maksudnya semasa 2 saat, iaitu yang ini adalah 4 meter. Okey. Dan kita kata zarah mula pada titik O, kemudian dia pergi ke titik C, kemudian dia patah balik titik O, kemudian dia pergi kepada titik A. Jadi maksudnya kat sini dia pergi 4 meter, kemudian dia patah balik 4 meter, dan kemudian dia sampai ke titik A 12 meter. Jadi sebenarnya pengiraannya ialah 4 tambah 4 tambah 12. Dapatlah situ 2 sekejap, 4 tambah 4, 8. Dapatlah 20 meter. Okey, soalan ni dia itu sahaja. Yang ini 1 markah, yang ini 1 markah. Okey, dapatlah jawapan. Sekian.